Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahrizal bin Sahlan, nombor matrik 260729, ingin membuat pembentangan berkenaan dengan subjek ekonomi dan pembangunan. Saya membuat pembentangan bertajuk corak perubahan struktur roster. Okey, yang pertama, teori pengenalannya saya bagi teori roster. Secara asasnya, roster berpendapat bahawa setiap negara yang bergerak maju ke depan perlu melalui tahap-tahap tertentu dan tidak boleh melompat susunan tahap tersebut. Keadaan-keadaan tertentu perlu wujud sebelum sebuah negara itu bergerak ke tahap yang lebih maju, sebagaimana yang dialami oleh negara maju sebelum ini. Okey, seterusnya, Rosto membahagikan proses pembangunan ekonomi kepada 5 tahap pertumbuhan berikut. Adalah seperti yang pertama, tahap masyarakat tradisional, the traditional society. Yang kedua, prasyarat untuk lepas landas, the precondition for take off. Yang ketiga adalah tahap lepas landas, the take off. Yang keempat, tahap kedewasaan, the drive to maturity. Dan yang kelima adalah tahap penggunaan tinggi, the age of high mass consumption. Okey, yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional. Dalam tahap masyarakat tradisional ini, kegiatan ekonomi adalah terhad, yakni dia tertumpu kepada pertanian tradisional yang berdaya pengeluarannya agak rendah. So, yang keduanya, kaedah pengeluaran yang digunakan adalah secara tradisional. Tidak ada teknologi yang tinggi dan tidak wujud daya cipta. Selain itu, daya pemikiran masyarakat pada tahap ini tidak rasional kerana adat resam lebih mempengaruhi corak kehidupan mereka. Ini disebabkan kuasa ekonomi dan politik terletak di tangan pemilik tanah. Okey, seterusnya adalah tahap prasyarat untuk lepas landas. Pada tahap prasyarat untuk lepas landas ini, Rosto menganggap bahawa satu masa peralihan di mana sesuatu masyarakat itu menyiapkan diri untuk mencapai pembangunan yang berterusan. Ini memerlukan perubahan dari segi sikap dan nilai masyarakat terhadap kegiatan ekonomi. Walaupun perubahan berlaku agak lambat, namun penggunaan sains moden mula wujud. Tingkat daya pengeluaran dan pelaburan mula bertambah. Pada tahap ini juga, Rosto berlaku perubahan struktur ekonomi semasa negara membangun. Okey, seterusnya adalah tahap pelancaran atau lepas landas lah. Tahap pelancaran atau lepas landas adalah tahap yang paling penting dalam menuju proses pembangunan berterusan. Pertumbuhan dianggap sebagai satu hal yang normal dan berlaku akibat daripada perubahan dari segi politik, teknologi dan perluasan pasar lah. Di negara Britain dan Jepun umpamanya mengalami pembangunan melalui penggunaan gabungan yang semakin bertambah dalam negara. Seterusnya, tahap kematangan ekonomi. Tahap kematangan ekonomi ini adalah tahap keempat di mana apabila sesuatu masyarakat telah mencapai tingkat teknologi yang tinggi dan pelbagai aktiviti ekonomi. Sektor utama yang berkembang pada tahap lepas landas sudah mula berkembang dan semakin kukuh. Jumlah penduduk yang terlibat dalam sektor industri semakin meningkat dan peranan usahawan semakin penting di samping mula timbul kritikan terhadap proses industrialisasi yang dijalankan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap penggunaan tinggi. Pada tahap terakhir, iaitu tahap penggunaan tinggi ini, masyarakat telah mengubah fokus masalah daripada masalah di bidang keluaran kepada masalah di bidang penggunaan dan kesejahteraan. Masyarakat mula mementingkan penggunaan barang mewah dan masa rehat. Tahap ini dicapai oleh Amerika Syarikat, Jerman dan Perancis pada tahun 1910, Sweden pada tahun 1930, Jepun pada tahun 1940 dan Rusia dan Kanada pada tahun 1950. Kesimpulan pada pembentangan saya ini adalah teori Rosto ini telah banyak menerima kritikan.
Antara isu-isu yang ditemukan oleh pengkritik ialah mengenai perbezaan setiap tahap yang kabur atau kurang jelas, sukar dibuktikan secara empirikal dan kemungkinan sesebuah negara untuk tidak mengikut urutan tahap yang telah ditetapkan. Oleh itu, setiap pendapat adalah pandangan masing-masing untuk mempraktikkan sama ada baik atau tidak untuk digunakan teori Rostow ini. Sekian, terima kasih.